A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muzlimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara yang bahagia, Tuan Nazir. Begitu juga Tuan Imam, barisan Imam, barisan jawatankuasa penggerak aktiviti masjid. Terusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat pada hari ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jadi bak kata orang, saya datang pada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia tetapi bukan bergulung pendek panjang diwantangkan, memang takkan faham kalau tak diwanungkan. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, togah dek budi dengan bahasa. Jadi apa nak rupa kan, puan-puan syarah majlis tadi dah bagi pantun, takkan saya tak jawab kan. Kasah jarum di dalam peti, buat menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah kurang dimengerti, rupa-rupanya penawar bertahun-tahun. Jadi hari ini tak adalah nak mengajar benar kan, orang yang ada ramai depan sini, tapi kita sekadar berkongsi kan, kongsi. Tajuk hari ini ukhuwah fillah kan, keluarga bahagia, keluarga sakinah, semarak cinta hingga ke jannah. Umat tajuk macam tu lah, suku tajuk macam karangan tajuk kan. Tapi itulah dia. Tapi tajuk tu ukhuwah fillah ni ada satu istilah ukhuwah fillah. Ukhuwah fillah ni bermaksud ukhuwah tu hubungan, ikatan. Fillah ni pula bermaksud kerana Allah. Jadi bila sebut ukhuwah fillah merupakan satu perkataan Arab yang bermaksud persahabatan, perhubungan, pertalian kerana Allah. Jadi tak kisahlah apa pun kita buat macam tadi kan. Saya sampai dengar sikit yang Tuan Aziz kata tadi, apa tanggungjawab kita semua masyarakat, apa pun semua tu kerana Allah. Dan begitu juga bila sebut tentang keluarga sakinah. Sakinah ni dia kalau kita kaitkan sakinah, mawaddah, warahmah kan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Maka sakinah ni membawa maksud kecenderungan, tentram, tenang. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam surah Ar-Rum, surah Ar-Rum ayat yang ayat yang satu kerana Allah Ta'ala beritahu, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, membuktikan kekuasaannya, maka diciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu merasa cenderung, bersenang lenang, tentram, sakinah, dan hidup mesra dengannya, dan jadikan perasaan kasih sayang yang itu sakit mawaddah, dan juga belas kasihan rahmah. So bila sebut belas kasihan ni bukan kita kesian tengok pasangan kita, tak. Tapi maksud kesian tu adalah kita tak sampai hati tengok dia susah, macam tu. Jadi itu sepatutnya yang kena ada dalam perhubungan. Jadi hari ni dia tak cerita mawaddah warahmah, tapi benda tu satu grup lah kan, satu di package sekali. So sakinah ni tenang. Pernah kadang-kadang dalam hidup kita ni orang tanya, orang asyik cakap dengan kita, nak tu, nak ni, anak-anak kan, anak-anak cakap, mak nak duit, mak nak orang nak beli rumah, mak ni nak pinjam duit, mak nak pakai ni, mak nak buat tu, macam-macam minta dengan mak ayah. Tapi kadang-kadang anak tu lupa tanya, mak ayah nak apa, lupa nak tanya, mak ayah nak apa. Seorang isteri kadang-kadang selalu minta, bang saya nak macam ni, bang saya nak gantai, bang saya nak golang, abang bila abang tengok orang tu bagi duit bulan macam ni, bang orang tu bagi macam ni. Tapi kadang-kadang dia lupa tanya suami ni nak apa. Tentu jugalah suami, abang nak macam ni, abang nak isteri abang macam ni, abang nak isteri abang ni layan abang macam ni, abang nak isteri abang ni siapkan makanan macam ni, abang nak macam ni. Tapi kadang-kadang suami terlupa tanya isteri dia nak apa. Jadi akhirnya ada satu jawapan yang semua manusia nak.
Dan soalan tu saya pernah tanya pada diri saya sendiri, apa yang kita nak dalam hidup kita kan? Itulah sakinah. Semua orang nak tenang. Tak ada siapa yang masuk disco tu tenang. Tak ada. Tenang, happy. Gembira mungkin gembira, tapi tenang tak ada. Pergi tengok bola, tak ada tenang. Dekat stadium, tenang betul dapat masuk stadium ni. Tak ada. Tapi datang masjid, ada harapan. Dalam masjid, ada harapan. Dia rasa tenang, dia rasa tentram. Ada. Yang paling tenang dan tentram ni yang datang masjid. Daripada tadi, tak buka mata. Tenang betul lah. Kan? Duduk kapet tawal, aircon sejuk kan. Macam tu lah. Jadi itulah. Kalau kita tengok kan dalam bab tu, litaskunu ilaiha. Kan? Jadi supaya menciptakan supaya kamu merasa tentram satu dengan yang lain. Jadi bila kita tengok tentang tajuk kita ni, keluarga sakinah ni maknanya keluarga yang tenang dan tentram. Allah suruh kita menyayangi antara satu sama yang lain, manusia maupun makhluk lain seperti binatang. Allah suruh kita saling menjaga antara satu sama lain. Allah suruh kita berbuat baik antara satu sama lain. Yang paling penting, Allah suruh kita agar saling mengingati antara satu dengan yang lain. Itu sebab tadi Tuan Nazir bercakap macam tu. Sebab nak mengingatkan kita. Kadang-kadang terlupa. Dia tak yalah. Kadang kita sibuk belanja orang makan. Kita bawa ni. Kita bawa pergi berjalan. Kita bawa dia ni. Hari ni aku open table. Jom hari ni kita pakai baju sama. Punya seronok kawan-kawan. Tapi dia terlupa satu perkara. Dia lupa adik-beradik sendiri pun dia tak pernah belanja makan. Anak-anak sendiri, isteri sendiri tak pernah dia bawa pergi berjalan. Kadang-kadang. Jadi itulah tugas kita sebagai insan yang berhubungan antara satu sama lain, termasuklah keluarga tadi, termasuklah dengan masyarakat. Tak ada siapa yang boleh hidup sendiri dalam dunia ni, tak ada. Itu sebabnya ada seorang hamba Allah ni, dia cakap, waktu aku kecil, aku nak mengubah seluruh dunia. Tapi bila aku dah dewasa, besar betul dunia ni. Susah aku nak ubah. Biarlah aku ubah negara aku. Akhirnya bila dia dah tua, baru dia sedar, negara ni pun besar juga pun. Biarlah aku ubah keluarga aku. Akhirnya, bila dah dia berada di kamar kematian, dah nazak, dah nak mati dah, dia perasan tak ada seorang pun dari keluarga dia yang boleh berubah. Barulah dia sedar, sepatutnya aku mengubah diri aku sendiri terlebih dahulu. Dengan mengubah diri sendiri, mungkin boleh jadi contoh yang baik, kita dapat mengubah keluarga. Keluarga yang baik dapat mengubah masyarakat. Masyarakat yang baik dapat mengubah negara. Dan tak mustahil dapat mengubah seluruh dunia. Bermula dengan diri sendiri. Contoh paling senang lah. Kita duduk ni, apa nama kampung ni? Kampung Jawa. Kampung Jawa. Kampung Jawa ni sekarang ni nak menang pertandingan kampung terbersih. Apa kita kena buat? Apa kita kena buat? Maka Tuan Nazir dengan AJK Masjid akan pergi dekat semua rumah, dia bersihkan semua rumah. Betul ke tak betul? Tak betul. Tuan Nazir hanya boleh bagi tahu kita ni nak masuk pertandingan ni. Semua orang berkongsi matlamat yang sama. Nak capai satu, kita mesti menang. Peringkat kebangsaan. Kali terakhir kita menang kampung terbersih ni tahun 1983 gitu. Nah contohlah. So tahun 2023 dah berapa tahun dah? 20 tahun kita tak menang lagi. Kita 30 tahun kita nak cuba menang tahun ni. Jadi bila kongsi masing-masing kena main peran masing-masing. Tak perlu nak sibuk rumah sebelah. Bersihkan rumah kita. Tapi kalau rumah sebelah tak bersih, tegur, ingatkan dia. Kita masuk pertandingan, kau lupa kau besok pengadil tu nak datang. Kau bersih sikit depan rumah kau tu. Somak. Kan? Macam apa rupa, mukul lawa. Rumah hompong. Dia cakap lah. Kan? Bondo kan? Macam tu lah. Faham tak saya cakap ni? Faham. Kan? Jadi kalau kita buat salah, ditegur. Orang buat salah, kalau kita tegur, perlahan-lahan, lama kelamaan, mudah-mudahan terseraplah nasihat tu. Jangan putus asa. Dalam kejiranan, dalam masyarakat, kadang-kadang bukan semua macam kita. Kita ni campur orang. Tapi ada tak yang tak campur orang? Rupa-rupanya, kadang-kadang kita tak tahu apa latar belakang dia. Rupa daripada kecil, memang ayah duduk di hutan. Kalau mak ayah duduk di hutan, memang kerja dia tu, nature dia, mungkin dia jadi pegawai yang jaga, buat kajian tentang hutan Malaysia. Mana tahu? Kawan ni bau, tapi kawan macam mana?
Kan dia berburak, contohlah. Jadi kita tanggungjawab kita bawa dia dalam masyarakat. Berilah, mak saya tak tahu, saya tak pandai. Ikut dia. Mak saya tahu. Wah, tentu kaedah dia. Bukan semua orang kan. Ni ada yang bukan kawan. Ini hari ni, percaya cakap saya. Ada orang kali pertama masuk masjid ni. Selamat datang saya ucapkan kepada yang kali pertama tu. Baru kau tahu masjid Kota Raja ni lawa macam mana? Kampung jauh, nama masjid Kota Raja menyampah. Tak apalah kan. Nampak standard sikit. Bagi nama ni, rumah Allah ni, bagi nama yang baik-baik. Betul lah tu. Tetap tahu macam ni punya, macam ni masjid ni. Aircon tu, selesa nampak. Dan tu. Tapi kali pertama datang, lama kelamaan dia akan membiasakan diri, dia akan okey. Kan? Jangan rasa janggal pula. Dulu kat belakang tu dah yang menunjuk lagi dah. Berapa lama sampai dah janji ikut 10 dah saya datang. Kan? Dia tak cakap tu datang pukul 9. Saya pukul 8 orang tadi dah sampai. Saya lepak kat satu kedai rahsia. Mula nak duduk kedai depan ni kan kau sampai maklumat kau masjid capek sampai. Saya duduk kat kedai patin yang apa tu. Yang kedai patin apa? Patin Sina patin apa tu? Rezeki Sina apa? Dan orang sini pun tak tahu tak satu. Dan kadang-kadang kita tak tahu kenapa orang tu jadi macam tu. Sikap keluarga berkasih sayang, ia sekata sebarang kerja. Adat dijaga budi terbilang. Hilang sengketa, hilang semua. Jadi bila kita jaga, buang benda-benda tak baik dalam keluarga, insya-Allah baiklah kita. Macam tu je lah. Jadi bertuahlah mak ayah yang ada anak soleh dan solehah. Bertuahlah kita cerita sakinah. Baik betul anak yang mengaji. Kan? Bangun pagi, ambil semayang. Ya Allah, anak aku tak semayang. Mak, ayah, mari kita solat subuh. Bila kita dah semayang tu semua, dia tolonglah Quran. Mak, tak apa mak, hari ni saya tolong masakkan. Mak duduk aja, betul kan? Lepas tu siap, dia komeh rumah, sapu. Memang takkan berlaku tu. Itu kan. Tapi memang kita seronok kalau ada anak yang soleh-solehah. Tetapi sebenarnya lebih bertuah lagi bila anak-anak itu memiliki ibu ayah yang soleh-solehah. Mana? Justru Islam ni bagi menampilkan model yang terbaik dalam bimbingan panduan manusia melahirkan keluarga bahagia. Kalau kita nampak kan, 15 tips daripada profesor daripada England, daripada Amerika, nak mencapai membina keluarga yang bahagia, happy family. Jangan risau. Dalam 15 tu, semua tu Islam dah ajar. Cara communicate, cakap dengan baik. Kan? Kita sama-sama isteri kena romantik, kena cakap baik-baik, kata kan? Nabi dah ajar. Dalam khutbah akhir Nabi kata, berlemah lembutlah dengan isteri kamu, kerana sesungguhnya isteri kamu adalah teman dan pembantu yang setia. Nabi dah sebut. Kan? Seperti mana mereka mempunyai hak ke atas kamu. Sebenarnya kamu mempunyai hak ke atas mereka, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Sebut. Dia pun ada hak. Masa zaman jahiliah dulu, apa hak pun tak ada. Zaman jahiliah dulu, perempuan ni dipandang sebagai objek untuk melepaskan nafsu. Punya teruk zaman jahiliah ni dulu, sampaikan orang perempuan tu boleh naikkan satu bendera depan pagar rumah dia, depan pintu rumah dia, supaya mana-mana lelaki boleh masuk rumah tu bersama dengan perempuan tu. Berulang kali. Masuk bersama sampai cukup 10 lelaki, dia baru ditutup bendera tu. Orang lelaki yang 10 orang ni boleh berulang bersama dengan perempuan ni sampai perempuan tu mengandung. Bila perempuan tu dah mengandung, panggil lelaki 10 tu, boleh jahilnya masa tu, sampaikan pendeta dia pada zaman tu, kononnya orang yang paling pandai. Lepas tu, dia ambil baby tu, dia tengok muka siapa. Ni ayah dia kata. Punya teruknya dulu. Tu sebabnya orang dulu, zaman jahiliah dulu, anak perempuan dia bunuh siap-siap sebab tak nak anak dia jadi perempuan yang macam tu. Sedangkan perbuatan tu sangat salah. Datangnya Islam membela perempuan diberikan kedudukan yang terbaik. Nampak tak? Macam tu. Tapi rupanya hari ni lagi teruk pada zaman jahiliah. Dulu bunuh anak perempuan, hari ni tak kira lelaki perempuan.
Bunuh semua. Nampak? Hari ni iklan lebih teruk daripada pintu. Tadi letak iklan dekat pintu bendera tertentu supaya boleh masuk rumah. Hari ni tak keluar iklan. Masuk musim PKP tu ada, siapa nak bersama dengan isteri saya? Kata. Siapa nak bersama dengan isteri saya sedang mengandung 2 bulan. Bayaran dia banyak ni. Sila datang ke hotel ni, jumpa saya di lobi. Datang. Bayar RM2,500, RM3,500, RM5,000. Dia pun bagi kunci bilik, isteri saya dah tunggu kat bilik. Bagi teruk daripada zaman jahiliah. Benda tu berlaku. Pelanggan-pelanggannya juga international. Abang Ila, Abang Ima, Abang Ipal, Abang Ila, Bangla, Abang Imam Myanmar, Abang Ipal Nepal. Itu pula ambil. Aduh, payah betul. Berkorut. Siapa pula Abang Ila tu dia. Benda ni berlaku. Baru-baru ni kau kan? Yang keluar dekat dalam media sosial tu. Dia kata apa? Dia kata, saya tak nak anak. Anak ni menyusahkan. Itu dipanggil kumpulan child free. Kami tak nak anak sebab anak ni menyusahkan. Yang bercakap tu lahir daripada perut buluh botong. Tu tak ada mak ayah tu dah. Memang keluar berbuluh. Jadi dia tak menyusahkan buluh. Tak. Jadi kalau kau cakap anak menyusahkan orang, maka kau yang cakap tu menyusahkan mak ayah kau. Rupa-rupanya child free ni sekarang ni berkaitan dengan grup yang dipanggil sekarang ni, grup apa? Grup swinger. Swinger ni pula, contohlah ada 10 pasangan datang duduk dekat satu pulau, duduk kat satu resort, makan bersama, bakar-bakar sikit sausage, ayam, ni semua, ya, ikan panggang. Lepas tu dah makan, okey, tukar. Lelaki ni ambil bini orang ni, lelaki ni ambil bini orang ni, orang ambil bini orang ni. Bersama malam tu. Ubah selera katanya. Benda ni dulu berlaku di barat. Sekarang dah berlaku di negara kita Malaysia. Itulah grup swinger tadi dengan cara itu. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia tak berpegang kepada apa yang agama kita ajar. Nabi kata apa? Dunia ini penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Maksudnya, penjara apa? Bukan semua benda kita boleh buat. Penjara ni ada batas sempadan dia. Dinding setakat ni je. Pintu dia setakat ni je. Lepas tu bukan boleh keluar sesuka hati. Ada time waktu keluar. Time keluar kena buat kerja berat. Kena buat tu, kena buat ni. Mana ada orang banduan ni ada pilihan? Mana ada dia cakap? Kalau boleh hari ni nak nasi ayam, nak kepak. Nak kena sepak dengan bukan penjara tu, kau boleh. Malahan saya pergi dekat satu kompleks penjara lama di Seremban. Ada penjara ni, ada satu bangunan lama yang masih ada banduan kat sana. Tak muat kan, jadi letak kat situ. Jamban pun tak ada. Dia letak apa, ada satu bekas macam baldi tu, buang air kat situ, lepas tu air botol mineral yang 2 liter tu situ, nak cebok. Boleh sakit perut, makan potai dengan jogging, bayang kalau buang kat situ. Kita kat bilik air pun menjejeh-jejeh air, bayang lah kalau dia dekat situ macam mana. Saya lalu masa tu, ya Allah janganlah aku buat hal, ya Allah sampai masuk dalam ni tu. Masalah ni dia tegur, Ustaz, kau nak dia aku. Tapi mungkin dah tak ada kot dulu masa tu. Sekarang ni dah tak ada kot. Ni cerita dalam 3, 4, 5, 6 tahun lepas tu lah. Dan saya pernah tanya, kan kita tengok filem luar negara, drama luar negara, penjara lawa, penjara. Betul ke penjara tu? Siap loker, siap dengan alas tempat tidur, bantal, ada tempat rak buku, ada TV, bilik air, ada. Drama Korea tu pun macam tu saya tengok. Dekat negara-negara luar negara kat barat pun ada setengah negara macam. Saya tanya lah pegawai penjara tu. Betul ke cerita kan membohong je kat luar negara? Tak, memang macam tu penjara dia orang. Ya. Kenapa Malaysia tak buat macam tu? Dah kita dah buat paper dah tapi tak lulus. Lah kenapa tak lulus pula? Dengan tahap yang buruk macam ni pun berulang kali dia masuk. Kau nak buat lebih lawa pula. Dia kata no. Tapi cerita tu lah. Tapi macam hidup kita. Contoh. Kan? Kita boleh tak minum air ni? Boleh. Tapi penjara tu ada sekatannya. Boleh minum setakat mana nak minum? Contoh aku boleh minum, boleh minum. Tapi air ni halal tak? Halal air ni, boleh minum. Tapi masalahnya 1 Ramadan. Lah kata boleh minum, tak boleh Ramadan kena puasa.
Alah. Habis kejap lagi kalau haus memang tak boleh, selagi belum masuk maghrib tak boleh minum. Oh, macam tu pula. Wah, boleh lah makan ni, boleh sampai pagi. Tak boleh. Pagi pun setakat sebelum subuh tu, 5 minit sebelum subuh dah berhenti dah. Ya ke? Sekarang dah tak puasa. Sekarang dah raya. Air dia boleh minum tak? Tak boleh. Kenapa pula? Apa dia tak boleh? Sebab air ni dibeli pakai duit haram. Tak boleh juga. Tak boleh, kata. Sekarang duit halal. Duit halal. Hari bukan bulan puasa. Raya ketiga. Tengah happy-happy sekarang. Kenapa tak boleh minum air ni? Ini namanya brandy, whisky. Lah, tak boleh minum whisky ni. Tak boleh. Sebab memabukkan. Tak boleh. Sikit je. Kena mabuk. Tak boleh. Walaupun sikit. Tak boleh. Kacap-kacap kat lidah kau pun tak boleh lah. Oh, tak boleh. Nampak tak? Tak boleh. Jadi, ada kata, susah lah macam tu hidup kita ni. Bukan susah. Itulah nak membezakan kita dengan makhluk Allah yang lain. Sebab kata Buya Hamka, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Tak iyo pula. Kalau hidup babi pun hidup, tak iyo pula. Dia lagi disondol semua bono, dia lunggah tu. Tak ada dikira dah halal haram itu lunggah semua. Ya. Itu sebab babi kalau dia berjalan depan, anak yang belakang semua jalan nunduk. Kenapa? Sebab anak yang malu mak ayah yang babi. itu Ismail Kamus, arwah Ustaz Ismail Kamus. Dia kata, kenapa anak babi tu jalan menunduk? Kenapa lah? Kata. Ni Ustaz Firdaus lah, anak dia cerita. Lepas makan tu dia tanya. Tahu tak kenapa anak babi tu jalan nunduk? Kenapa ya? Kata. Tak tahu. Sebab dia malu mak ayah babi tu. Wahal dia pun babi juga tu. Kera pun macam tu lah. Kera kan. Apa kono ini sibuk? Ada siap dia ambil kap, dia punya pap, dia buang, dia ambil. Sibuk betul kerja. Tapi apa kerja dia buat? Mana tahu. Nampak macam tu lah maksud dia. Dan rupanya Nabi sebut kebebasan sebenar seorang mukmin. Ada rupanya. Mana tak ada peraturan untuk kita. Macam bila? Kebebasan sebenar seorang mukmin adalah kematian. Dah mati baru tak ada peraturan. Buatlah apa kau nak buat. Nak buat apa? Dah tak boleh buat apa-apa. Tak? Kan? Jadi jangan belagak hidup ni. Sampai masuk mati. Tadi saya parking je. Kau nak tak buat dengan masjid? Tak boleh parking sini. Parking sana. Kau tak jenazah nak lalu. Malam lah. Tak boleh lalu jenazah depannya. Tapi faham. Rupanya ada peraturan. Sebab takut nanti kan ramai-ramai datang itu susah. Itu saya kata dengan driver saya nanti dah habis sekarang. Parking letak kat tempat tu. Kan? Dia kata hari ni ramai betul. Itu kena parking tempatnya sulit sikit. Hari ni kerja kehadiran hari ni, kalau tengok ni, 30,000 tak kurang. Ni termasuk yang lalu lalang kat jalan besar tadi semua saya kira. Macam tu lah. Macam tu lah. Jadi kebebasan dah mati, tak ada peraturan. Itu semasa saya bawa mak saya. Mak saya dengan mak long saya adalah Bilal mandi jenazah dalam Nabi Islam. Mak saya cukup kesian dengan orang yang mandi jenazah ni. Bukan ni. Kadang ada tengah kampung-kampung tertentu, kadang-kadang ada adat dulu-dulu masih dibuat. Bodoh-bodoh khurafat ni semua masih buat lagi. Letak dalam pinggan cincin 3 bentuk. Kau dah bagi kait ni, polik-polik. Oh, mak saya kadang, macam mana nak buat? Mak saya cakap, mak nak cakap kan takut kecil hati. Mak buat macam ni, mak cakap boleh saya tolong. Lepas tu mak mana lah buat. Lepas tu orang orang belajar dengan mak saya. Sampailah masa pergi Melbourne. Masa pergi Melbourne. Bukan Melokai tau, bukan Melaka tau. Melbourne. Bukan belagak tau. Jadi, masa pergi Melbourne, dia orang minta sangat mak saya dan mak long saya ajar orang Australia ni tentang pengurusan jenazah. Macam mana nak buat. Sebab apa? Dia orang kesian dengan jenazah yang di Australia ni. Bila orang-orang Arab sana yang duduk di Australia tu mandikan jenazah, macam menyiang ikan weh. Ngop, dah kembali ikan, pop, kasar. Bila cakap, janganlah kasar sangat. Tu dia jawab apa? Jangan risau, dia tak rasa apa tu. Orang Arab wajar tak wajar. Jadi masa tu lah mak saya tu dah booking tiket. Booking tiket mak saya, maklum saya bagi talk nanti dia akan ajar cara-cara musan nazar. Alhamdulillah tak jadi pergi sebab PKP. Oh, 2 tahun kan. Macam tu lah dekat Melbourne. Tapi nak cerita lah.
Kebebasan sebenar bila kita dah mati dah tak dapat aturan. Tu sebab jaga. Tu sebab orang-orang yang beriman ni dia gembira bila dia mati. Sebab dia tak payah pening kepala, dah tak ada peraturan, dah tak ada apa dah. Dia menuai hasil lah dalam kubur. Dia datang sini ni bukan sebab dunia. Tak ada. Orang datang masjid ni. Berapa? Tahun pertama dapat allowance berapa? Tak ada. Paling kuat pun dapat baju sama. Tu pun pun nak match ke tak kono tu. Apa kau nyata orang mana? Kono golap sikit je contoh lah. Bergaduh nak orang lelaki tak kisah. Kalau lelaki takkan dapat ke baju sama. Macam tengok tak? Pasal pah kalau nampak tak? Dan tapi sebab orang lelaki ni dia macam tu. Tak. Tapi akhirnya ada ke? Yang duduk sama pertama ni dapat 50,000. Yang dapat tu. Tak ada. Muslimin, muslimat dia jemput hadir pada banner. Tak ada tulis. Kepada golongan B40 tidak dibenarkan hadir. Tak ada. Sama. Sebab semua datang. Yang paling betul duduk depannya. Dia tengok telinga macam mana. Kan. Orang betul lubang hidung ni lah. Ilaha illallah. Ada pada tadi contoh. Betul kau aku tengok dia ni. Betul ke dia ni. Selama ni tengok dalam TikTok kan. Yang seorang tu pula rakam video. Kalau tahu aku bawa send tadi. Dia ponek pula mogang. Tak habis-habis lah. Lama pula. Todap. Itu pula lah. Saya tak kakak ni contoh. Contoh. Sebelum kan. Tak tahu. Tapi Allah bagi kita sebenarnya. Sebab kita datang ni majlis ilmu ni semua ada Tuhan cakap. Tuhan cakap semua bagi ilmu kita datang. Tapi pahala tak sama. Ada orang tu dia sakit lutut ni. Bersehat datang tadi nak naik tangga tu. Allah sakit dah. Tapi lagi besar pahala dia. Ya mana sama. Setiap orang ni pahala tak sama. Malaikat bagi pahala beza-beza. Mana sama orang duduk tengah dengan orang sandar kat dinding. Mana sama. Ni contoh. Janganlah beralih. Ni contoh je tau. Contoh je. Ingat ni. Orang ajar apa yang mana tak ada. Ni contoh aja. Jadi mana kata semua Allah bagi. Dan sabda Rasulullah SAW bersabda, apabila telah mati seorang anak Adam, maka putuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua ibu bapa ni. Anak soleh mendoakan kedua bapanya, itulah dia. Kita cerita ini sakinah utanah. Ini yang dipesan kau besok bila mak dah tak ada. Kau jangan bagi rumah tu dekat apa tahu. Duit mak tu kau jangan bagi kat dia. Jangan 1 sen pun kau bagi kat dia. Itu yang fikir. Besok mak dah tak ada. Kau jangan lupa sedekah kat masjid. Ingat mak ya. Doakan mak. Doakan ayah. Ayah tak minta banyak pun. Ayah tak nak duit kau. Ayah tak doa kau. Cuma kalau kau sedekah, kau niat untuk ayah sekali ya. Kenapa? Tu. Sekarang ni. Nak mati ni. Mati kita, soalan yang kita tanya. Adakah anak kita masih doakan kita? Adakah anak kita jaga solat dia? Kenapa kau tak solat? Dulu mak aku kata, tak ada apa-apa aku pun tak solat. Mak kau solat, tapi dia tak pernah ajak. Mak ayah agak disalahkan. Sampai tua, dia salahkan mak ayah. Sedangkan bila dah tua, dia dah boleh fikir sendiri, dia betul kena fikir. Nampak tak? Lepas itu, adakah anak-anak kita masih lagi menyambung silaturahim dengan orang? Ada tak kita pesan? Besok bila mak dah tak ada, kau jangan tak balik kampung Jawa tu. Balik kampung Jawa tu kau baik dengan semua. Tak kira lah dia Bugis, Minang, Majeliang, Jawa, kau baik dengan semua. Ni pesan mak ayah ni. Cuma Nabi pesan, kalau mak ayah dua-dua dah tak ada, apa lagi kita boleh buat? Salah satu bakti boleh buat berbaik-baik dengan sahabat dia. Sahabat mak ayah dia. Betul kan? Sekarang ni, balik kampung macam kereta api. Mak ayah balik, anak-anak ikut. Tak. Kepala kereta api dah tak ada. Anak-anak tak balik. Berjayalah seorang ibu bapa kalaulah dia tak balik sekarang, mak ayah, anak-anak dia tetap mencari saudara mara. Kebetulan rumah mak Lang tu dekat mana mak tu dekat kampung Jawa tu lah. Dekat dengan masjid dia. Kau cuba tanya orang ni. Pulang kan nak singgah sekejap. Bagusnya lah kalau dapat anak macam tu. Kenapa kau tak singgah sama mak Lang lah? Tak sempat lah. Sibuk lah. Nak mati sangat tanya. Nampak tak? Begitu juga dengan ilmu yang bermanfaat. Dia tak kita ajar itu. Benar senang kita ajar anak kita. Nampak simple. Mama. Tak padan ke kampung Jawa. Mama. Nampak. Iya. Amak lah. Amak. Senang.
Mama ada. Iya, ya. Mama kan bila kita semayang kan, bila tahiyat tu kan, masih bila kita nak yang naik jari tu, oh no, simple lah nak tanya. Mak pun cakap, bila kau baca tu kan, yang mak belajar dululah. Asyhadu an la ilaha illallah. Il tu naik. Tu yang mak belajar dengan ustaz mak dulu. Oh. Sepanjang hayat yang dia buat tu, kita dapat pahala. Setiap kali il je, dapat pahala. Nampak tak? Tapi mama kan, ada pakcik dekat masjid Kota Raja tu, dia bila berangkat tu, dia pusing-pusing macam tu macam mana? Kau tanya lah dia, tak dapat mama dia. Tu lain ustaz dia kan. Nampak? Jadi benda tu nampak simple. Tu sebab penting ajar anak. Dia mula solat macam ni tau. Sebab dapat faham. Kita dah mati ni. Anak dia nak. Anak ni kahwin. Bang, boleh tak saya nak minta satu perkara? Apa dia? Boleh tak subuh kita solat jemaah sesama? Boleh. Masalahnya, tiba-tiba je kenapa? Bukan apa. Arwah mak dengan abah dulu tak pernah tinggal solat subuh jemaah bang. Mengalir tak pahala mak ya? Bang, petang Jumaat kita pergi pesak karaoke nak. Arwah ni dulu tak pernah tinggal lagu nombor P36 lagu T semua. Memang apa sahab kau tinggalkan anak kau ni? Jangan ada lagi cek kelang ni baik kena kahwin juga lambat hujung kenduri tu. Nak mati sangat dah. Kalau ada lagi orang kampung Jawa yang nak masuk pertandingan kilauan emas, escort dia naik van jenazah tuan-tuan PKL. Dia kita orang hantar dekat contoh. Tapi saya dah cek dah, tak ada, sini tak ada. Lain. Janganlah jawab. Dia jawab, ada. Orang perempuan ni, salah. Aku ni bagi hint. Dia diam lah. Gitu. Dan begitu juga sedekah jariah. Sedekah jariah ni apa beza sedekah jariah? Apa beza sedekah dan juga jariah? Jangan risau. Penceramah tanya, penceramah jawab balik. Saya pernah ceramah maulud dekat satu masjid kat Kuala Pilah. Tak sebutlah masjid mana. Saya ceramah maulud tu. Apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Oh makcik itu menyawat. Nak ceramah lah. Tanya pula. Ada sound ni aku. Menyesal pula aku tanya tu. Samsing makcik. Tepat lah tu. Ada sekali tu, saya ceramah dekat pusat aktiviti warga emas di Jempol, di Sembilan. Awal kan. Saya masuk dalam dewan tu. Semua perempuan. Lah, perempuan semua tak ada. Kalau lelaki menyawat ada satu makcik tu. Lelaki habis mati dah. Saya punya tergolak lah tu. Berair mata saya tergolak. 5 minit tapi ceramah. Orang tua ni dia ikhlas. Dia jawab tahu macam tu dah. Allah, apa maksud sedekah jariah? Sedekah biasa. Tapi jariah ni yang berpanjangan. Contohnya, masjidnya. Dia kata nak cari sumbangan sebab kita nak tukar kapet baru contoh. Kapet ni siapa yang menyumbang ni tu? Mengalir pahala selagi mana orang pakai. Allahu Akbar. Nampak tak? Lepas tu kipas pergi mana berpusing kawan tu. Kan? Kalau itulah. Dia akan dapat ganjarannya berterusan. Sedekah. Jangan tak sedekah. Mana tabung masjid? Dah lalu. Copek juga dah lalu lah. Jangan lalu lagi dah. Tonton. Kan? Nampak tu. Masukkan duit. Betul. Jadi orang pertama kita. Jadi makna kata tu dia. Jadi kalau mengidam mendapat zuriat yang terbaik dan soleh-solehah, sewajarnya lah pendidikan berkaitan dengan fardu ain, fardu kifayah, diberikan dengan sempurna kepada mereka sejak daripada awal. Tu baru kita nak bina keluarga sakinah. Mana tak tenang hati. Isteri bangun pagi, kejut suami, salat sama-sama. Lepas tu bila nak makan kita makan. Mulakan dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ibu makan. Pada ayahnya. Padang. Alung macam mana? Asal dia tak selera je. Kafir dia tu. Tak apalah. Dia kali tu pergi klinik. Ya. Okey. Makan dulu. Allah. Sakinah. Isi pula datang. Abang. Ni bang lauk ni abang.
Ni je lauk yang ada. Tak apalah, alhamdulillah. Ada orang tu langsung tak ada apa. Lepas tu, masin sangat ni. Maaf bang, saya tak sengaja masin ni bang ni. Sebab lain bang ni. Bertuah lah. Walaupun dia pakai baju seragam, dia belum tahu lah tuan-tuan. Kita orang camah hari-hari, membalun suami pun macam tu kan. Ya realiti je. Makan lah, makan lah, sakit sikit aja. Tu besok. Masin ni kau masak ni. Nak sadap masak sendiri tu. Suami tanya, awak tak masak ke hari ni? Tanya, awak tak masak ke? Oh, dia punya jawab. Bang tengok dalam petai tu. Apa binatang yang dalam tu? Oh, mak, apa binatang tu? Ui, kasar. Benda tu berlaku di banyak tempat kecuali kampung Jawa. Kena cover saja. Cover kan tak panggil lagi kan. Macam tu lah. Kan? Jadi, maknanya tu. Memanglah. Itu sebabnya nak melahirkan zuriat sentiasa berdoa kepada Allah. Dan amalan ini merupakan amalan dilakukan oleh para Nabi dan Rasul. Firman Allah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar dan menerima doa permohonan kami. Surah Al-Imran ayat 38. Dan itu doa. Oh ya Allah. Itu doa betul-betul. Ini semua apa bodoh ke doa? Doa betul-betul kan. Minta betul-betul. Bahasa Melayu pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan wafi'in, hamdan majidah, ya Rabbana lakal hamdu kama bagi di jalal karim wa aziz sultanik. Ya Allah, semuanya kau maha pengasih lagi maha penyayang. Doa untuk puji Allah dulu. Begitu juga salam dan salam kata Imam besar Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Allah, mau minta. Kalau orang perempuan, doakan suami dulu. Baru mak ayah. Bukan doakan bakal suami. Kebukakanlah hati bakal suamiku ya Allah, tak masuk dah senarai. Walaupun kau jap lagi nak nikah untuk suami. Ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang baik, yang beriman, yang bertanggungjawab ya Allah. Ya Allah, letakkanlah kedua ibu bapaku seorang yang baik ya Allah. Tenangkanlah hati kedua ibu bapaku. Aku nak memberi kegembiraan kepada mereka ya Allah. Berikanlah aku zuriat ya Allah. Dah lama mencuba ya Allah. Macam-macam ubek dah aku tolak ya Allah. Tak mahu dah beranak ya Allah. Orang lain tu sanang-sanang betul jap beranak ya Allah. Mana ada orang? Ada orang tu rajin dia beranak. Bagi salam, Assalamualaikum, salam beranak. Masa bagi salam, menyahut beranak. Sampai malu dia dengan doktor. Malu dia doktor. Beranak saya yang ke-12 ni. Malu. Yalah. Dalam yang bilun beranak. Tahun lepas lagi lah. Kenapa lah? Dalam lift beranak. Di hospital. Itu pun saya juga. Dia juga apa. Tak apa. Anak ramai. Anak tak ramai. Anak 2 orang. Anak seorang. Tak apa. Penyejuk mata dan hati ke-1000 apa. Belum ada anak. Tak apa. Jangan risau. Relax. Ada orang tu kahwin. Lepas tu sudah tak ada anak. Okey je. Hari tu ada dekat Kamban. Pusat jagaan rumah orang tua perempuan. Pulih pula tu. Okey pada semua ya, ibu, petang ni ada seorang pakcik akan datang kemari, dia nak cari teman hidup dia. Bodak orang tua tu petang tu. Punyolah nak lagi berajat itu. Yang seorang tu, itu kena duduk tak boleh berdiri, nanti nampak menigil. Nak itu. Ayo betul. Sebab pakcik itu tak dia datang lah petang tu. Kawan apa bodak tak datang. Dah lah tu kan. Itulah apa yang kita kerja dalam hidup kita. Pas dia sudah. Habis kalau Kak terbayang juga. Kemudian tanamkan akidah yang utuh dalam diri anak-anak sebagai asas yang utama. Akidah ni, itu sebab anak-anak kita minat artis-artis daripada luar negara. Sampaikan minat dengan artis Korea. Punya taksub dengan artis Korea. Letak muka tampal kat dinding bilik. Letak dalam handphone. Tiba-tiba pelakon itu membunuh diri. Dengan dia open party lah berkumpul dengan grup peminat ni.
Sama-sama nyalakan lilin macam kat Korea tu. Dia pun nyalakan lilin berkabung, menangis, bermurung dengan kematian artis ni. Bertudung. Universiti agama. Saya tak sebut universiti mana. Tapi universiti agama. Adalah yang togo. Pejabat mufti. Mufti wilayah masa tu togo. Tak boleh buat macam tu. Boleh menjejaskan akidah. Kita tak boleh buat apa amalan yang orang tu buat. Apa budak ada cakap yang bertudung ni? Dia tahu apa. Tengok, kadang-kadang main nyanyi je. Kan, lagu, dulu kan lagu heavy metal dia dulu-dulu kan. Sedang kan, dalam tu ada yang memuji setan. Dalam tu memuja setan. Tak percaya ikan Tuhan. Mengutuk Tuhan dalam tu. Dan dia hafal lagu tu tanpa faham. Itu salah ramai. Ramai yang baik macam tu. Kan? Begitu juga bagi penekanan pada tuntutan ibadah. Itu sebab saya sebut, nak capai keluarga sakinah ni ada 5 kunci. Kunci yang pertama, kunci rumah. Kunci kedua, kunci pejabat. Kunci ketiga, kunci kereta. Kunci keempat, kunci syurga. Kunci kelima, kunci spare. Bila kata kunci rumah, nombor 1, sistemkan keluarga kita ikut sistem Islam. Bangun pagi awal, minta orang perempuan kejutkan suami. Ini tak, mentang-mentang lah dia dah pergi kuliah duha hari-hari. Rasa macam dia seorang yang paling beriman dalam rumah tu. Dia masuk bila air ambil wuduk, orang pakai telokong, pandang suami. Dia pun semayang. Dia paling beriman, khusyuk betul lah. Sampai bila salam. Sampai tu dia lap muka, dia pandang suami kat tengah-tengah. Neraka lah orang tua yang bersedapnya kau neraka kau orang tua tu. Kejut suami tu. Abang, bangunlah subuh. Abang, kalau macam tu lah cara kejut, sudah 2-2 tak subuh. Kau mengejut, kau mengajak ni gitu. Payahlah Ustaz, kejut elok-elok tak nak bangun. Kejut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api, mana? Di neraka. Tengok tau, tonggak kau ni, bagi comel aku lah. Semayang, wah, nak cakap tu. Ada dia. Semayang sama-sama. Bila bangun tu kan, kadang suami ni dia bangun, masuk dalam bilik air, kumur-kumur, ambil wuduk, tak nak jadi imam. Tak bangun macam tu dah. Imam Masjid Kota Raja tu semua. Bangun pukul 4 pagi, tahajud dah mandi, shampoo, berkosok gigi tu. Wagai muka datang. Yang tu. Ini tak. Bini dengan anak belakang. Anak pun nama Maman. Kadang-kadang tu pun silap tak. Kejutkan anak kita solat subuh bersama. Mak lah cakap, sian bang, budak lagi. Tak puas tidur, sian dia. Jangan kesian. Budak umur 4, 5, 6, 7, 8 tahun ni lagi mudah nak dididik. Berbandingkan anak-anak yang berusia 40 tahun. Faham? Ini dengan tak berosok gigi dia. Apa bodoh ni cakap ni? Anak tu apa cakap pun tak. Dia nak sebut lulus dah dapat kansar. Buat apa? Jadi senyap. Anak pula senyap. Yang bini kat belakang, sama butuh dah orang ni. Langsung bini. Walaupun habis Fatihah lah. Dalam lolap tu dia baca Fatihah tu. Parah tu. Cubalah kejut tu bangun gosok gigi, ambil wuduk tegak. Terus dapat kansah, pisau, suhu vakum. Allah
Allahu Akbar. Anak pun, wui, ada gemar, wui. Bila abang pasang speaker tu. Wala abang mengilu sama pun ni. Kata abang, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku. Mak tahu betul tanah rumah tu. Nabi kata, bezakan rumah kamu dengan kuburan. Beza. Rumah yang macam kubur ni tak mengaji, tak baca ayat Quran. Bila jadi imam, dah tentu baca ayat Quran. Sampai waladdallin. Anak amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak tak lekat, dah agak dah. Anak dah tahu. 20 tahun kahwin, itulah ayat kebesaran abah kau tu, surah tu. Tak ada salah, ada okey. Bagus surah tu. Nak tahu nak Allah janji jadi imam. Adalah bini tahu abang ni tukar lah. Nak tahu nak Allah, nak tahu nak Allah. Tukarlah ayat lain. Yalah malam sekarang abang tukar tu. Malam tu termanggil waladdallin. Amin. Lama lagi saja. Berdama bini apa ayat malam? Apa ayat? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Panjang malam ni. Buah parah ni. Yasin. Allahu Akbar. Pendek tu bang. Satu malam, satu ayat. Besok tukar tambahlah ayat lain. Dan dia tu. Harum, nyosah pula tu. Dia banyak panjang salah, pendek salah. Oh, jadi imam. Tu sebab benda saya ni kau kesakinahan. Nak kahwin ni kan sibuk tengok kayu tak kayu. Siapa dia tu? Duit dia banyak tak? Rumah besar tak? Menjala kereta. Menjala kereta hebat. Rumah sewa ada 5. Sebulan dah berapa? Tu semua dunia ya. Dah kahwin dipijak enak gitu. Dia sepak enak gitu. Tu sebab. Dia tanya ni. Dah baca dah surah Al-Baqarah daripada ayat 100 sampai ayat 150. Dah baca dah. Cuba huraikan apa yang kamu faham. Tadabbur Quran. Itu imam Masjid Kota Raja pun steady je tu. Ada tu tanya, nama kamu siapa? 3 orang budak datang jumpa. Semua nak nama kamu siapa? Nama saya Ahmad Duha, pakcik. Kamu baca surah Duha. Dia pakai nama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kamu pula nama siapa? Nama siapa? Nama saya Anas, pakcik. Kamu baca surah An-Nas. Senyum pula. Itulah Allah berabbin nas, malikin nas. Budak ketiga tu dah puluh. Berapa puluh budak nombor 3 tu. Nama Yasin. Matilah aku ni. Apalah akal aku ni. Kau jawab lagi dia tanya aku ni apa pula. Aku nak jawab. Nama kamu pula siapa? Pakcik dia terang cakap pakcik ya. Nama saya Yasin. Tapi mak ayah saya panggil saya kau Allah Wahad. Lagi panjang nak nama panggilan nama betul. Membohong betul. Tak adalah. Tak adalah. Pakcik tu. Tak adalah aku nak suruh kau baca surah Yasin tu. Nama Yasin. Mak ayah panggil kau Allah Wahad. Mana? Mana cari semayang. Mak semayang mengaji. Mak, tu kunci dalam keluarga tu. Kunci rumah tangga tu. Semayang sama-sama. Tidur sama-sama. Saya yang muda-muda, saya tak risau. Yang dah tua-tua. Itu dulu lah. Menyamak. Ya, kesian orang tu. Dah lah tua. Tak dapat nak bermanjur. Duduk kat ruang tamu tu.
Lah tak ada toto. Dulu tika kota tu, kelimut lah pakai kain ihram mau balik umrah tu. Yang bini nak kencing ke 3 pagi, jenazah siapa pula tu? Sampai jenazah. Aduh, elok luih ya kan. Iya sian, jangan. Tua baik cara tua. Tidur sebelah. Wangi-wangi lah sikit. Nyanyi. Sampai ke otak cawan. Ada air. Apa baik tu? Otak gigi. Oh, nak minum lagi gigi. Ilah payah tu. Gamal lah lepak gigi dalam cawan tu. Aduh bokeh tu. Saya mari nak kono dengan maklum saya kampung tu. Dah dalam cawan yang berbunga tu. Nak letak gigi dalam tu. Kita ni nak minum lah. Ambil kan. Tu kita berbunga tu. Gigi tu. Ya. Rapung dia. Entah betul. Tua baik cara tua. Jangan dihalau lelaki tu tidur luar. Tidur sana. Tak tahan bunyi. Orang lelaki ni tidur berbunyi. Dia kan bila dia tidur tu dia mimpi dia berada dalam dunia safari. Dia berubah jadi rimau dengan singa. Dia nampak pula rusuh. Dia kejar rusuh tu. Nampak sekor. Sampai sekor. Lepas tu dia panggil si singa dia. Dia tu bunyi macam tu tu. Tak payahlah kau record, kau terolak dan tak payah kau record lah. Iya, betul. Lelaki ni. Tapi lelaki ni kalau tidur ni nak pesan kat orang lelaki. Kalau tidur berdongkuk, pawuk mana, kena buat sleep tadi tu. Saya sendiri pun buat sleep tadi. Saya bawa mesin di mana-mana. Sleep tadi tu nak check berapa kali. Saya sendiri tidur, saya ada sleep apnea tu. Saya pernah, setiap kali kita tidur kan, garang. Diam. Banyak tau. Kan? Itu mana nafas terhenti. Dia ada yang separuh, ada yang tutup habis. Jadi, saya sendiri buat sleep tadi tu, 5 jam saya tidur, purata, 5 jam tu, purata 84 kali nafas saya terhenti setiap jam. Jadi, bila saya telefon pakar pulmonologi di Kuala Lumpur, dia kata, bahaya SD. SD kena pakai mesin tu, yang CPAP mesin tu kan pakai. Memang senyap pakai mesin tu. Dia bantu kita bernafas. Itu yang ramai mati di kampung Jawa ni, mati dalam tidur. Mati dalam tidur, mati tahu. Sampai tu sini, ya Allah mati dalam iman, kan mana orang tak sakit. Iya. Betul ni cakap betul ni. Dia test tu biasa free dia. Dia bagi mesin tu try, pasang, tidur, tengok nafas kita berhenti kan. Kalau berdengkur teruk tu suruhlah buat. Saya pakai mesin tu bawa. Mana? Kan. Kadang tu mengigau. Kanan betul. Angkat meja tu bawah. Yang angkat meja ni masuk dalam mimpi malam kau. Ada bayangan. Tak, Samsul Demat ni memang kalau dekat masjid dia jamah duduk. Tapi saya tak suka duduk yang sofa yang meja coffee table tu. Sebab saya tinggi macam menyangkung. Yang suka duduk. Mengasih lah. Selesa lah kan. Jadi macam tu lah. Kunci rumah. Tidur sama-sama. Makan sama-sama. Yang tidur ni pun kadang-kadang orang perempuan ramai menolak permintaan suami tau. Banyak betul orang komplain kat saya. Orang lelaki nampak handal kat kampung. Dia buat, orang tu, Tin, diam, kan, tak main lagi. Tin, jangan. Ramai dah kat rumah, dalam bilik, macam minta sedekah. Tutup lampu je. Allah. Ya orang perempuan lah. Nantilah, tenanglah, sibuklah. Ada kerja lain tu. La ilaha illallah. Jangan kesian orang lelaki tu. Lagi tua dia, lagi mendalam kehendak itu. Ya, betul. Bermanja-manja lah gitu kan.
Ha. Apa dia? Oh, naik. Hari-hari pun naik. Nabi tu macam mana Nabi dengan isteri Nabi? Nabi punya romantik lutut Nabi tu jadi tangguh supaya isteri boleh pijak nak naik kuda, naik unta. Tapi kita kalau nak buat tu, kaji dulu bawah badan tu. Ini kalau macam ni dah ada orang patah, apa kau makan ni timah, lepas tu Nabi dengan isteri Nabi, kalau minum, ni, kalau dia minum, kan, kalau minum ni, contoh ni, nak lebih faham ni. Jadi kalau minum, Nabi kalau minum kan, dia akan tengok, tadi kau minum dekat sini kan, oh kat sini, dia nampak bekas bibir isteri dia. Aku pun minum dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Romantik. Jadi, tadi kau minum, balik dia buat. Tadi kau minum kat sini kan, aku dah minum. Umat bau mulut kau tu. Gigi tak gosok, bau lah. Allah. Walaupun balun potai pula, tak terdayur bau lah. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Orangnya apa? Dia bayang macam tu. Saya ceramah kat Simpang Renggam, Johor, menyaut makcik ni. Tak muat besen dia lah. Kenapa tu kau pakai besen? Kau seorang pun tak muat besen tu. Nabi dengan isteri Nabi dalam bekas yang sama tau. Bekas dia besar, duduk tanpa surat benang. Nabi, isteri Nabi siram dekat Nabi, Nabi pun siram air tu dekat isteri Nabi. Bila isteri Nabi siram, cukup wahai isteriku, habis air ni nanti. Balik gambar. Ada yang tak terdaya tengok ada tetua ni. Siapa suka tengok? Mandi malam, tutup lampu agak-agak. Bang, mana pula laki aku ni? Abang, buka lampu. Dah terbaring orang tu. Jantung dia tak tahan. So semua lah tu. Kan? Ya tu. Sodak orang tu. Tak. Tu Nabi lah. Maknanya kita kemesraan lah jaga. Tidur sama-sama. Makan sama-sama. Jalan sama-sama. Malam anak dah tidur. Kunci pintu tingkap. Naik motor. Round sampai Kelang. Sampai bandar Kelang. Sampai jalan tap. Apa penuh bang? Mengelengset tayar tu. Bocor. Kau lah ni BLM. Apa BLM? Borek lebih muatan dah. Turun. Bayang daripada bandar dia Raja Kelang tu. Nolak sampai sini. Ampun jauh ni. Yang bini nak borek lah helmet. Dia buka helmet. Pegang kepala. Buka lah tudung. Rambut dah kembang. Dia jalan belakang. Jauh lah. Sampai kat kampung Jawa ni, lalu semua jiran nampak semua tutup tingkap. Semua tatap tutup tingkap. Esok tu semua tanya lelaki. Malam tadi kau yang tolak motor tu. Kenapa kau jaga-jaga amat? Kenapa nak? Aku tengok ada lembaga sikit kau tu. Tu bukan lembaga, tu bini aku. Kombang je lah. Jalan sesama. Dan kemudian, kedua, saya kata kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Nak tenang keluarga sakinah, cari rezeki yang halal. Sini orang kampung Jawa apa ramai kerja kampung. Jaga kebun ni, anak-anak berjaya. Jawa. Memang darah Jawa marin. Bagi anak bukan main sorry nak membesarkan anak. Ya Allah. Saya tengok muka Jawa pun saya tahu. Bapak darah ni marin ni. Tapi bila dah berusia ni, slow sikit. Ya, saya ni cucu pada Warais Sate. Membesar adik-beradik mak saya 9 adik. Belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Ayah saya lahir kat kampung Air Terali, Batu Kikir, Jompol. Dia memang Minang. Mak saya pula darah Jawa. Atuk saya memang daripada Jawa betul lah. Kahwin dengan nenek saya, Asyah binti Gini. Confirm Jawa. Rais bin Nasian, confirm Jawa. Kalau pergi dekat Taman Maznah tu, sibling kitchen tu, tu Cik Misam tu, tu sepupu mak saya tu. Dekat Meru ni semua saudara mara ramai. Jalan di sana,
Jalan Bukit Kempas. Apa lagi? Semua tu ramai tu. Ha? Tu muka saya macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang jadi janang pantai. Dia kami garang Jawa ni. Tapi ya Allah rajin. Dulu masak lauk apa? Sayur bening. Bukan sebab sedap sangat bening tu. Tapi tu je yang ada. Hari ni anak balik. Mak buatlah bening. Belas sendiri bukan susah pun. Tapi mak buat lain. Buat susah. Tapi tengok apa jadi? Alhamdulillah anak-anak berjaya. Pada kampung sebab cari rezeki yang halal. Marin lauk bening tu. Allah Akbar. Terapung timun tu. Terapung kacang botol tu. Hari ni jadi lauk hotel. Betul tak? Saya bening aja. Allah Akbar. Anak-anak. Dah lah Jawa ni beranak ramai. Betul. Yang pakcik saya tu dekat ni Selamat. Wak Ibrahim dekat Kajang. Sungai Selamat. Mak saya lahir. Mak saya dengan mak long saya. Dengan Pak Ngah saya lahir kat kampung Sungai Balak, Kajang. Dia merantau kan. Jawa ni merantau. Lepas tu pergi ke Pahang. Pergi apa. Lalas dia dapat rancangan tanah pinggir di Jelebu. Negeri Sembilan. Masa tu lah dia buka tanah dekat sana. Masa tu bila mak saya darjah 2 dah kena berhenti sekolah. Sebab kena jaga adik-adik. Macam tu. Susah. Mak saya sampai dia sekolah tu. Sampai dia dah dewasa tu. Dah remaja sikit. Berapa belas tahun. Dia ambil upah masak dekat Batu Kikir. Tu yang masa dia tengah tunggu bas kat bus stop Batu Kikir tu. Arwah abah saya tackle mak saya. Lepas tu dia repeat balik dekat Farm Fair kampung Sungai Buloh Jelebu. Macam tu lah cerita ya. Kahwin masa tu umur mak saya 17 tahun. Dapat saya yang sulung. Iya darah Jawa ni. Kan. Saya tahu bagus sebab sini. Saya suka camah kat Kelang. Memang suka. Sebab biasanya makanan dia. Panggil ramai-ramai macam ni. Panggil penceramah kan. Takat mihun tak payah anda kan. Gurau. Saya okey je. Makanan dah ready ke? Dah. Kata orang kalau makanan dah ready, makruh camah lama-lama. Macam tu. Dia habis lah. Dia sikit je. Jadi macam tu. Maknanya, kuji cari rezeki yang halal. Nabi kata barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada dalam perut. Jadi jangan cari yang halal. Kadang sikit je dapat. Ini berkat. Apa maksud berkat? Apa maksud berkat? Okey. Ingat berkat ni ada 4 kata ulama. Satu, dia mesti benda baik atau nikmat. Alhamdulillah menang nombor ekor nombor 1. Itu tak ada terus. Dia mesti benda baik dan nikmat. Satu. Kedua, kalau dia sikit mencukupi berkat. Ketiga, kalau banyak manfaat pada orang. Kalau banyak pula bagi manfaat pada ramai orang. Contoh macam hari ni. Berkat alhamdulillah ramai orang datang. Maknanya program yang dia buat tu dia dah ready dah makanan apa semua tu. Maknanya sebab nak bagi manfaat kat ramai orang. Dan yang keempat, digunakan untuk mendapatkan keredaan Allah. Itu 4 sangat. Itu berkat. Ada satu lagi berkat tu yang lauk kenduri bawa balik. Itu lain. Itu kat Jawa tu lain. Berkat juga namanya. Jadi, bagilah berikan yang sempurna. Jangan kita benarkan anak kita. Mak tak kisah. Itu sebab pesan anak kan. Jadi duit banyak. Nanti kau tolong mak ayah kau. Bukan tu. Kau keluar merantau cari kerja lah elok-elok. Datuk Jalil Hasan. Dia buat tu saya temu dia buat dengan dia kan. Dia cerita pasal macam nak arwah ayah dia Datuk Hasan Azhari kan. Dia kata, Jalal, kau berlakon tu sampai pukul 2-3 pagi je. Allahu Akbar. Kesian Jalal penat. Nanti kau pesan dekat dia orang tau. Dia lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Datuk Hasan Azhari pesan apa? Pesan kat dia orang. Kesian kalau dia orang penat-penat kerja tapi tak solat. Pesan Jalal yang dia orang solat. Memang tak suruh solat. Kau berlakon sampai pukul 3-4 pagi. Dengan make up dengan apanya. Waktu solat ke? Saya tahulah. Saya pun pernah berlakon. Walaupun watak saya kecil je. Mana berlakon. Memang susah tu sebab saya kata. Pesan kat anak. Kau nak pergi KL kerja elok-elok nak. Jangan tinggal solat. Pesan tu. Jangan tinggal solat.
Dia jaga salat, elok lah semua benda. InsyaAllah. Pesan tak anak macam tu. Ya? Yang kedua tadi, kunci pejabat cek rezeki yang halal. Ketiga, ni pasal rezeki halal ni ada satu cerita juga ni. Saya kan saya pergi umrah. Saya baru bulan 9 itu pergi umrah. Musim panas, first time saya tak nak pergi musim panas. Balik tu pergi Kuwait. Balik sekejap. Ni baru ni pergi umrah lagi bulan 10. Sampailah 28 hari bulan itu saya balik. Ni ceramah. InsyaAllah 6 hari bulan ni pergi lagi ni. Tapi yang bulan 10 itu patut pergi dengan satu syarikat ni. Tapi tak jadi pergi. Syarikat tu pula 3-4 hari sebelum nak travel, nak pergi, baru beritahu tangguh. Mengamuklah orang, kesian. Dengan saya pun kena marah sekali. Kita dah tolong promote ni. Video kan. Tapi itulah dia. Kita ni pun saya pesan kat dia orang, saya cakap saya bantu. Apa pun boleh bantu, saya bantulah. Saya kata. Tapi syarikat tu pun saya desak, dia suruh bayar balik. Refund balik dekat orang. Orang dah ambil cuti. Kenapa 3 hari sebelum penerbangan, 3-4 hari sebelum penerbangan baru bagi tahu. Nah, orang tu. Satu kampung dah kenduri lah kadang tu. Dan tak jadi pula pergi. Sekarang ni rasa betul orang tipu. Lagi satu lagi, saya nak pesan kat orang sini ni, hati-hati dengan badal haji. Kalau bawah daripada 5-6 ribu ni, janganlah percaya. Dia bagi sijil, dia bagi pelak, dia bagi air zam-zam gitu. Alhamdulillah, dah buat dah. Tak ada orang dah. Tabung haji sendiri pun tak sanggup buat. Melainkan ada orang yang kita kenal, kita minta tolong dia. Kebetulan dia buat, kita minta tolong. Itu tak apa. Ingat tu. Ya. Macam-macam kan ni orang tipu. Doa pun kena bayar kan. Doa nak kahwin berapa? Doa nak anak berapa bayar? Seram. Ya. Yang ketiga tadi saya kata kunci apa? Kunci kereta. Kunci kereta maksudnya hala tuju bawa keluarga biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Saya nak jadi keluarga yang soleh-solehah. Anak saya seawal usia 7 tahun, saya dah hantar dia dah masuk pertandingan bintang kecil. Kan tak kono bondo tu. Hantar anak ke pusat tahfiz. Hantar anak untuk menghafal Quran. Hantar anak kita belajar pengajian Al-Quran. Macam tu. Di Selangor, di Johor. Kan? Tak ada masalah sebab dia ada wajib kelas kafar petang tu. Kan? Ada kelas petang. Dia lebih intensif lah. Ada setengah negeri pula. Dia buat. Tapi ada hari tertentu saja. Selangor Johor dia hari-hari. Kan? Bagus. Sebenarnya penting benda tu. Kesian budak tu penat. Orang dia tak boleh rehat langsung. Tak. Benda tu biarlah penat sekarang. Tak apa. Tak senang masuk. Kan? Senang masuk. Yang keempat, kunci syurga. Apa maksud kunci syurga? Maksud kunci syurga tu, nak masuk syurga ni ada satu kunci. Nama dia rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Beribadahlah sebanyak-banyaknya. Dan salah satu ibadah yang terpanjang dalam kehidupan seseorang manusia adalah perkahwinan. Itu sebab penting. Kahwin kenapa? Kenapa kau nak kahwin? Kawan habis kahwin semua dah. Tinggal saya yang belum kahwin. Kata. Sebab kawan-kawan kahwin. Kenapa kau nak kahwin? Umur dah banyak dah. Bila lagi nak kahwin? Kenapa kau nak kahwin? Geram tengok dah perempuan ni. Lagi teruk. Macam orang ni, kenapa kau nak kahwin? Mak bising tu. Masa bila mak tak bising, mak ni memang kau jual bising. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila dah kahwin ni, bila kau nak beranak? Yang beranak perempuan dia anak kau. Bila nak dapat anak lelaki? Dapat anak lelaki, beranak ikut kau. Dah salah pula beranak tu. Susah nak jumpa orang kalau tanya, kenapa kamu nak kahwin ni? Imam tanya, kenapa kamu nak kahwin? InsyaAllah, Mam. Saya nak kahwin ni kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasa yang jawab kahwin kerana Allah ni, biasanya lelaki yang dah kahwin. Biasanya. Sebab tu je jawapan yang dia ada. Lepeh tak lepeh, belum tahu dia kata. Sampai hati abang. Kenapa bapak saya macam ni bang? Kenapa bang? Kenapa? Kerana Allah. Lepeh tak lepeh, belum tahu dia. Ini contoh. Saya tak ajar tu lah. Tapi orang perempuan yang risau. Orang lelaki ni kalau golak-golak macam ni, tak ada lah. Dia yang bahaya tu yang tu bahaya. Nampak macam tak ada apa-apa, tiba-tiba. Cawangan baru dibuka, tiba-tiba kan. Tapi tengok ni tak ada. Dia okey. Saya tengok muka pun tu. Tak.
Dia bukan takut bini. Bini menakutkan. Macam tu lah cerita. Dan yang kelima, kunci yang kena ada kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci. Kan? Sebagai mak ayah pun ada kunci, maka mainkanlah peranan masing-masing. Jadi, barulah kita dapat membentuk keluarga sakinah, ya, semarak cinta hingga ke jannah. Betul, bercinta. Kalau dah tua-tua pun, saya jumpa tak, saya pernah naik cruise, pelayaran Islamik tu, ada seorang pakcik tua, dia bertongkek mengigil lah. Bila duduk, isteri dia ni, dah tua juga ni, dia letak, dia tak boleh, air panas sangat tak boleh, sisik sangat tak boleh. Dia susunkan ubat ni, abang, ni ubat abang, dah tua abang lagi tau. Ni ubat abang saya tengok, abang makan nanti abang sakit, susah. Sila pagi pula air. Oh. Ya. Saya cakap, ya Allah, sampai tua dia macam tu. Dulu saya meniaga, tolong mak saya meniaga bazar Ramadan, tolong mak meniaga kuih. Saya ingin tiba dari pub, donat, memang kepakaran saya. Lap daun pisang, bungkus nasi lemak tu, buat saya marah. Kalau orang bungkus nasi lemak ni buruk, saya cukup tak suka. Tak kemas langsung, sambal pun tawar, tak bondo, memang saya komplain. Tapi, masa meniaga tu, ada seorang pakcik, dia macam Parkinson lah, ni dia letak. Isteri dia pegang, abang nak makan, nak bungkus apa? Masa bungkus puasa kan? Nak abang apa? Abang lagi. Tua dah tu. Ini ada anak seorang, bapaknya. Ada situ atuknya. Lain tau, suami siap ke masjid. Pergi mana Bang Haji? Masjid. Nah, lama sangat. Lama, nanti balik makan sama Aduh. Ni kawan tengahnya. Pergi mana atuknya? Masjid buta. Lain. Lain kalau dia jawab. Nampak? Mesra tu. Tahu. Cara ni. Jadi, itu sebabnya. Macam mana pun, sebagai ahli keluarga, mainkan peranan suami. Suami jaga isteri, jaga suami, jaga anak-anak. Itu sebab saya selalu sebut. Kalau senang, dia paling senang ni. Suami, bila jaga isteri, dia kata apa? Dia kena ingat, tanggungjawab isteri hanya dua saja. Melayan suami, melahirkan anak. That's all. Itu sahaja. Betul. Itu tanggungjawab hakiki perempuan tu je. Layan suami, melahirkan anak. Itu saja. Lain mana tu? Semua kerja suami. Komeh rumah, masak, didik anak, santal bilik air, cuci baju, suapkan makan anak. Semua kerja lelaki. Nah, kalau kita faham, jadi senang. Dengar baik-baik. Tetapi, di negara kita ni, di masyarakat kita seluruh dunia, kebanyakannya, orang perempuan memangku tugas suami. Dia tolong mudahkan suami. Sebab suami nak keluar cari kerja. Sedangkan tu kerja suami. Tapi isteri tolong buat. Tu besar pahala orang perempuan. Jadi bila orang lelaki balik. Dia faham. Ini kerja aku. Dia takkan marah isteri dia kalau isteri dia tak buat. Allah. Bersepah rumah nanti kemas lah. Tu kerja kau. Tapi kalau dia faham. Allah bersepah rumah ni. Kesian isteri aku. Tak sempat dia buat. Suami tu masalah. Kan senang. Kesian isteri abang tak sempat kemas rumahnya. Allah. Tak apa bang. Tak maaf lah. Tak ada. Bukan kerja isteri abang pun. Kerja abang. Macam tu. Faham tak? Bila itu sebab bila isteri buat untuk suami. Apa budi bahasanya? Apa budi bahasanya? Terima kasih isteri abang. Tolong masak untuk abang. Allah. Abang pun tak terbuat macam isteri abang buat ni. Alah faham. Tak tengok saya. Tak. Baru dengar ceramah tadi. Samsul debat cakap, abang ni kerja ni. Faham bang? Macam tu. Faham tak? Tu maksud saya. Jadi orang perempuan bila buat tu dapat pahala. Orang lelaki pula kena faham. Tapi bila dia rasa tu bukan kerja dia. Tu sebabnya tolong saya, kepantangan saya. Saya sampai rumah tu. Saya nampak pinggan mangkuk dekat dalam sinki tu. Memang saya cuci. Tapi rumah saya lah, rumah tuan-tuan tak lah, tak ada saya benda tau.
Tapi kadang-kadang nampak agak tu, bila saya basuh, mesti nak basuh pinggan saya sendiri. Boleh. Sebab arwah abah ada berkecil lagi. Berapa ramai orang ngaji di rumah. Betul. Tak boleh. Baju saya kalau lipat tu memang luas. Saya daripada dulu, waktu saya bekerja dulu, masa jadi pengarah undang, seminggu baju saya gosok sendiri. Saya takkan gosok baju supaya kau jangan suruh aku gosok baju kau. Saya gosok baju saya sendiri. Isteri saya sampai marah lah. Dah tu tak payah, baju abang banyak lagi. Dia marah bila saya ambil dalam bakul, saya gosok, elok dia marah. Saya sampai kat hotel, saya gosok baju saya. Kalau saya berkursus ke 2-3 hari ceramah kan, saya gosok sendiri baju saya. Itu ni. Kalau kita tengok Nabi, Nabi sendiri tak menyusahkan isteri dia untuk benda yang dia boleh buat. Tapi kalau dia nak, dia akan minta tolong baik-baik. Ya. Nabi pesan, berlemah lembutlah terhadap isteri-isteri kamu. Sesungguhnya isteri-isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Nabi suruh lemah lembut. Dan seperti mana mereka menyempurnakan hak kamu, maka sempurnakanlah hak mereka. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Ayat hujung untuk Nabi suruh apa? Dalam suasana kasih sayang. Bukan kata, nah, duit belanja bulan ni, Mekah, bukan macam tu. Bagilah duit belanja. Ni kebetulan ni, ada duit belanja sikit. Untuk meninsafi Camah Samsul Debat semalam. Sejulah kiranya menerima duit nafkah bulan ni. Isteri pun abang. Dia pun tinjau. Cakap RM20 tak payah bagilah. Siapa cakap nafkah mesti bagi banyak? Siapa cakap? Ikut kemampuan suami. Duit raya tak wajib. Tapi suami yang baik, dia akan sentiasa bagi. Baiklah, ni kebetulan duduk di masjid dah. Saya kadang ada duit kuliah saya. Ambil lah. Duit ni. Buat belanja. Terima kasih. Betul. Sebab saya tak pernah tahu. Saya tak pernah tahu. Hari ni bayar berapa pun saya tak tahu. Kalau dia kata kan, kami hari ni memang bagi jamuan aja. Jadi dah jamuan kan balik dah. Macam mana? Kan? Betul. Kalau siapa cakap Samsul Debat demand tu, bohong. Tak ada mana tu. Yang penting booking tarikh dulu. Ni tahu tak booking dia? Tahun lepas ni. Kan? Orang tu cakap tu. Tu berkat tu bagi. Kalau suami bagi, ni sapi Camah Samsul Debat ni ambil lah. Tak adalah banyak sangat. 2,000. 2,000 bagi. Okey tak okey? Bos mata duitan dah cepat okey. Tapi kalau suami bagi, isteri kalau dah kerja, dia boleh tetap, abang, tak apa duit ni abang simpan. Saya kan kerja, saya boleh cari sendiri. Abang yang risau abang simpan, yang penting abang jaga keluarga kita. Orang lelaki jangan risau, tu takkan berlaku. Kalau abang ambil memang disapu, tak ada mana, dia pulangkan balik. Jadi fikir dulu sebelum bagi. Bagi ikut kemampuan. Dan satu lagi saya pesan, terutamanya pasal pada golongan-golongan artis ni. Bila bercerai-berai, apa semua isu tu, semua melibatkan aib rumah tangga. Jangan cerita kat orang. Termasuk wartawan. Soalnya, bila wartawan tahan dekat luar mahkamah tu, boleh tak ulas sikit, macam mana keadaan perkembangan kes hari ni? Terima kasih kepada semua wartawan yang bekerjasama dan bersokongan pada saya selama ni. Terima kasih banyak. Cuma saya minta tolong, alhamdulillah semua baik, okey. Saya minta semua tolong doakan yang baik-baik untuk kami. Okey, Assalamualaikum. Dah. Ini depan mula kak. Tak tahu. Azab. Kenapa mula kau nak mati? Kenapa? Jangan. Sekali lagi belum dimuktamadkan perceraian tu, kamu masih suami isteri. Itu aib. Jangan. Dia sebenarnya simple je. Suami isteri ni, kita semua manusia. Suami ada kekurangan, lelaki ada kekurangan. Nabi pesan apa? Kalau ada satu kekurangan pada pasangan kamu, fikirlah banyak lagi kebaikan dia yang ada. Ni besar-besar kau, dia ni lah, tu lah, kentut busuk lah, apalah inilah. Jalan kengkang lah. Dulu masa kau nak ada, okey je. Masa ni semua lah, gigi mancung sangat. Dulu kan kau nak kat dia. Macam lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apapun, kalau nak jalan laju, jalanlah seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Anak teruna melecut atap, jatuh tersamam mencium bumi.
Hidup ke dunia biarlah beradab. Dan bahasa tidak dijual beli. Elok anak sebab dikandang dengan budi senonoh. Elok nama akhlak terpandang. Sepanjang zaman menjadi contoh. Ribut-ribut membawa pukat. Melihat golong di solat Jawa. Kita berkeluarga hidup muafakat. Barulah itu tanda sejiwa. Jadi cukuplah sekadar tu tuan-tuan. Dan saya faham cara-cara pandang tu saya faham. Cara duduk tu dah. Duduk dah bergalih-galih sampai duduk tu saya faham lah tuan-tuan kan. Janganlah camah dalam moli dan memakak. Kan. Ada soalan? Ustaz, suami beri wasiat tidak boleh kahwin selepas dia meninggal dunia. Perlu ditunaikan tak wasiat ini? Terima kasih. Kahwin lah kan? Banyak kita kan? Macam ni, kadang suami tu dia cakap, kalau you dah tak ada besok, mesti you kahwin lain kan? Jadi kita pun cakap, I takkan kahwin lain, you lah sesatunya. Walau apa pun terjadi. Walaupun kampung Jawa ni tukar nama jadi kampung Banjar atau kampung ni, tetap I takkan kahwin lain. Kalau kita dah janji, kenapa buat? Janganlah kita kahwin. Tapi dia cakap, abang pesan jangan kahwin lain. Tak perlu pun, tak perlu nak ikut pun. Masa tengah tu, yalah, tentu ya. Sebab bila dah kan tadi kita baca, bila meninggalnya Adam terputuslah dia daripada segala, kecuali 3. Dia pun dah ada dalam dunia yang lain. Dah mengigau, nampak masa tengah bersanding tu, datang jenazah, hai senahah lah. Banyak bona baca matika tu salah kan? Tak ada. Tapi orang lain lah kalau kita dah berjanji, itu lain. Tapi suami pesan. Tapi pada seorang orang, dia sayang kat suami dia. Abang pesan janganlah kahwin lain. Sebab apa? Kadang-kadang ada suami pesan. Suami pesan sebab dia takut anak-anak tak boleh dijaga dengan baik bila ada suami lain. Kadang-kadang macam tu. Itu terpulang lah. Terpulang. Dia baik, insya-Allah, kata. Dia memahami, dia romantik, dia pula kebetulan nazir masjid. Contoh, bukan sini lah, ni contoh. Contoh. Kan? Jadi mana kata, tu terpulang. Terpulang. Tapi memang ada kadang sebab dia tahu anak-anak dia ni bukan mudah nak dijaga, dia takut nanti. Sebab ada ramai yang kahwin selepas suami dah tak ada. Dia kahwin lagi, dia menyesal sebab pertama tiba-tiba anak-anak jarak. Anak-anak dah bawa diri sendiri. Kan? Dia tak nak ni. Kadang betul, tapi kena pandai lah. Kalau betul nak kahwin, rasa betul dia boleh. Sebelum kahwin memanglah I sanggup terima siapa suka juga. Anak you, anak saya juga. Sebelum kahwin. Kan? Anak kahwin. Anak pula anak kecil-kecil lagi. Tapi kalau anak-anak okey. Anak-anak suka. Terulang lah. Kan? Wasiat ni saya tulis tu. Abang tak nak isteri abang begini-begini. Abang nak isteri abang macam-macam ni. Tengoklah. Tu dia tulis, boleh lah tulis. Tapi janganlah sampai ni lah. Jadi cukup sekadar tu. Bak kata orang. Macam mana pun jagalah keluarga kita ni baik-baik. Dan Nabi pesan apa? Setelah keadaan pun nanti. Aku tinggalkan kalian dengan 2 perkara. Dan sekadar kalian berpegang pada kedua-duanya. Dan saya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnah aku. Jagalah elok-elok. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, cukup sekadar tu, pandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tengah jua, walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kembang galah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang, adi laut, sampan kolek medik ke tanjung, hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik, pihak masjid menjemput hari ini. Jasa nak junjuk. Terima kasih banyak. Jadi sedikit makluman, saya nak maklumkan kalau tuan-tuan dan perempuan ada masuk, di luar sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang. Bukan untuk diambil, tapi untuk dibeli. Jadi jangan main sauk buat balik sekarang. Tu kau nak beritahu. Yang pertama, ada sambal crispy mengidap. Tu air tangan Mak Samsul debat. Memang tak pedas pun sedap. Crispy. Mana yang ada gigi palsu tu, pakai gigi dulu baru kunyah. Takut terluka gusi. Kemudian ada satu lagi sambal hijau. Tu sambal acoy tu, sambal pedas. Sambal pedas nak rasa masak belado macam Negeri Sembilan. Goreng ikan keli, goreng sotong, goreng ayam, letak sesedu, gaul-gaulkan. Senial sedap.
Ngeletek-ngeletek nyawa duk sadap. Berita baiknya dulu harga satu bekas RM15. Hari ni Alhamdulillah.